Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairunisa binti Muhammad Fauzi, kelas PM1, ambilan Jun 2023. Dalam video ini, saya akan memberikan satu pengucapan awam yang bertajuk hubungan dengan manusia. Jadi, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, manusia merupakan suatu makhluk yang mempunyai akal budi, ataupun bahasa kasarnya boleh dikatakan bahawa manusia ini merupakan binatang yang mampu ataupun boleh berfikir. Dalam erti kata lain, manusia ini menurut agama Islam merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala yang paling istimewa kerana diberi akal serta boleh berfikir, berkehendak dan boleh menerima serta mengembangkan ilmu pengetahuan, yang mana perkara inilah yang membezakan antara manusia dan juga haiwan. Di sini kita dapat lihat bahawa manusia dapat berfikir dan berkehendak. Tambahan pula, setiap manusia ini mempunyai perasaan atau emosi yang kompleks dan pelbagai, yang memainkan peranan yang penting dalam hidup setiap manusia. Emosi dan perasaan merupakan tindak balas yang subjektif terhadap rangsangan dalaman dan luaran, yang merangkumi kegembiraan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, cinta dan banyak lagi. Emosi dan perasaan ini juga dapat membantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka, ataupun nak memotivasikan diri, tingkah laku dan mempengaruhi interaksi sosial mereka. Oleh hal yang demikian, penting untuk setiap manusia untuk menjaga hubungan sesama manusia, kerana kalau kita lihat balik, manusia ini sentiasa hidup bermasyarakat. Betul kan? Manusia ini sentiasa hidup berorganisasi dan hidup dalam lingkungan sosial. Betul tak? Jadi, kalau nak ikutkan logik akal, jika seseorang manusia ini tidak hidup berorganisasi atau hidup bermasyarakat, jadi dari manakah manusia itu datang? Justeru, untuk memberikan penggambaran yang lebih jelas bahawa manusia ini sentiasa hidup bermasyarakat, saya akan sertakan contoh. Misalnya, dalam perhubungan keluarga, seorang kanak-kanak mungkin mempelajari nilai-nilai seperti belas kasihan, pengorbanan dan kejujuran daripada interaksi dengan ibu bapa dan adik-beradik. Manakala dalam perhubungan profesional, seorang pekerja boleh mengembangkan rangkaian profesionalnya melalui kerjasama dengan rakan sekerja dan atasan, yang kemudiannya boleh membuka pintu kepada peluang kerjaya baharu. Dalam hubungan mesra, seseorang boleh mendapat sokongan emosi yang kuat apabila menghadapi kesukaran, serta peluang untuk belajar daripada pengalaman dan sudut pandangan rakan lain. Jadi, kesemua hubungan sesama manusia ini memberikan sumbangan yang berharga kepada pembangunan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa bukti manusia ini hidup berkeluarga, hidup berkumpulan, yang menunjukkan bahawa manusia ini sentiasa hidup dikelilingi manusia. Manusia tak hidup seorang. Oleh hal yang demikian, kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat perlulah untuk menjaga hubungan sesama manusia. Pertama sekali, kita perlu tahu apa itu hubungan sesama manusia. Jadi, hubungan manusia ini ialah suatu jalinan interaksi dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Ia melibatkan pelbagai jenis perhubungan, termasuk perhubungan kekeluargaan, persahabatan, profesional dan komuniti. Justeru, hubungan ini penting dalam membentuk identiti, memberi sokongan dan mewujudkan lagi kesejahteraan emosi dan sosial.
Di sini, saya sertakan suatu contoh artikel yang boleh kita kaitkan dengan hubungan sesama manusia. Ini merupakan suatu artikel yang memberikan gambaran tentang ketegangan antara jiran yang akhirnya melibatkan pertengkaran fizikal, di mana seorang lelaki yang memegang objek dipercayai sebatang kayu terlihat berdiri di hadapan rumah jirannya sambil mengetuk jeriji pintu rumah tersebut. Perkara ini telah menimbulkan ketegangan sebelum situasi dapat diselesaikan oleh jiran yang lain. Jadi, dalam artikel ini dapat kita lihat di mana hubungan manusia dalam masyarakat terganggu oleh konflik yang mungkin timbul daripada perbezaan pendapat, kekurangan komunikasi ataupun isu lain yang tidak diselesaikan dengan baik. Insiden seperti ini menyalahkan kepentingan keharmonian dalam hubungan sesama manusia, terutamanya dalam persekitaran komuniti di mana orang berkongsi ruang hidup yang sama. Jika konflik timbul, adalah penting untuk mencari penyelesaian yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan mewujudkan lagi persefahaman bersama. Siasatan yang dijalankan polis bertujuan menyelesaikan kes ini menunjukkan kepentingan institusi perundangan dalam menangani isu berkaitan perhubungan manusia. Dalam hal ini, kesedaran terhadap undang-undang dan pentadbiran keadilan perlu dikekalkan bagi menjamin keselamatan dan keharmonian dalam masyarakat. Oleh itu, pengajaran daripada berita ini dapat kita menekankan betapa perlunya sikap hormat menghormati, persefahaman dan komunikasi yang baik antara sesama manusia bagi mewujudkan hubungan yang harmoni dan selamat dalam suatu masyarakat. Seterusnya, saya ingin kaitkan pula hubungan sesama manusia ini dalam aspek pendidikan. Di sekolah, hubungan sesama manusia iaitu hubungan di antara guru dengan murid-murid, yang merupakan suatu hubungan yang dapat mempengaruhi pendidikan murid di sekolah. Guru di sekolah dapat mengeratkan lagi hubungan sesama murid dengan memberikan motivasi dan sokongan akademik yang diperlukan untuk kecemerlangan murid di sekolah. Ini telah mengingatkan saya tentang satu pengalaman pembelajaran saya semasa di Maktab Rendah Sains Mara dahulu. Di MRSM terdapat suatu program yang dikenali sebagai program homeroom, di mana program homeroom ini bertindak sebagai teras kepada sistem pendidikan MRSM untuk mendidik pelajar menjadi matang dan menjadi manusia yang lengkap untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dalam program homeroom ini, saya dengan sekumpulan pelajar yang sebaya menjalani hidup bersama dalam suasana persaudaraan dengan seorang guru penasihat. Seorang guru penasihat kami iaitu seorang guru lelaki, iaitu seorang ustaz yang diberi nama Ustaz Ikram. Ustaz Ikram ini berfungsi sebagai pembimbing dan penjaga kami sepanjang 5 tahun berada di MRSM. Terlalu banyak jasa dan pengorbanan yang beliau telah curahkan kepada kami dari segi masa, wang dan jasa. Jadi, dengan adanya program homeroom ini di sekolah, kami dapat meluangkan masa bersama-sama seperti pergi lawatan, berbuka puasa bersama-sama dan mengadakan jamuan bagi menyambut hari lahir. Dalam pada itu, saya dan rakan-rakan saya dapat menceritakan dan meluahkan masalah yang kami hadapi kepada guru kami, sama ada berkaitan akademik, kurikulum ataupun hal peribadi. Bertitik tolak daripada itu, guru penasihat kami ini akan membantu mengesan dan memberikan cadangan dalam menyelesaikan masalah kami agar kami tidak tersilap langkah dalam membuat apa-apa keputusan. Kami juga pernah diberikan peluang untuk melakukan khidmat masyarakat.
Di mana dengan adanya peluang ini, kami dapat mengeratkan lagi silaturahim dengan masyarakat setempat. Khidmat masyarakat yang telah kami lakukan adalah membersihkan masjid untuk masyarakat di situ menunaikan ibadah dengan lebih selesa dan tenang. Justeru, dengan adanya program homeroom ini, ia dapat mewujudkan lagi suasana ataupun perhubungan yang rapat dan saling memahami antara guru dengan pelajar yang dapat membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Jadi, bagi mengakhiri isi akhir saya ini, saya ingin berkongsi satu cara ataupun tips bagi memastikan hubungan sesama manusia ini sentiasa aman, sejahtera, gembira sentiasa tanpa berlaku apa-apa pertelingkahan. Jadi, tipsnya adalah dengan menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata ataupun boleh disamaertikan dengan menggunakan bahasa yang positif merupakan salah satu ciri-ciri untuk memastikan komunikasi yang lebih berkesan. Umum mengetahui bahawa manusia adalah makhluk sosial dan sudah tentu kita semua sudah tahu kan? Dan sebagai makhluk sosial, kita jelas perlu menggunakan tutur kata yang baik dan sopan apabila bercakap dengan orang lain. Pertuturan yang baik dan sopan adalah kunci penting dalam mewujudkan hubungan yang harmoni dan produktif dengan orang lain. Dalam berkomunikasi, menggunakan perkataan yang sesuai dan mengelakkan bahasa yang kasar dapat mencerminkan tahap penghormatan ataupun penghargaan dan saling menghormati antara individu. Jadi, mengapa pentingnya untuk menjaga pengucapan ataupun kata-kata kita ni? Kenapa? Hal ini kerana pertuturan yang baik mencerminkan rasa hormat terhadap perasaan, pendapat dan kepercayaan orang lain. Dengan bercakap secara sopan, kita dapat menunjukkan bahawa kita menghargai dan menghormati pandangan mereka. Kemudian, jika kita bercakap bahasa yang kasar dengan orang lain, ia boleh merosakkan hubungan dan mencetuskan konflik. Sebaliknya, kata-kata yang baik boleh membantu membina hubungan yang lebih positif, menjadikan orang ramai berasa selesa bercakap dan berkongsi. Jadi, bagaimana kita dapat menjaga tutur kata kita ni ya? Kita boleh cuba dengan mengelakkan daripada tergesa-gesa atau terlalu beremosi apabila bercakap. Bercakap dengan tenang dan penuh perhatian. Kita juga cuba memahami pandangan orang lain sebelum menyatakan pendapat. Ini dapat membantu kita bertindak balas dengan bijak. Kemudian, kita hendaklah menahan diri daripada menggunakan perkataan yang kasar ataupun merendahkan ataupun menyakitkan hati orang. Gunakan alternatif yang lebih sopan. Kita juga mesti mengelak daripada bercakap terlalu kuat ataupun terlalu senyap. Mengekalkan kelantangan yang sesuai adalah tanda hormat kepada orang yang anda bercakap. Dan akhir sekali, sering menyebut perkataan tolong, maaf dan terima kasih untuk menunjukkan kesopanan dan penghargaan atas bantuan atau maklumat yang diberikan. Mengekalkan pertuturan yang baik memang sukar kerana kadangkala kita berada dalam keadaan emosi atau sukar untuk mengekalkan pertuturan yang baik. Oleh itu, mengekalkan pertuturan yang baik boleh menjadi cabaran bagi kita. Walau bagaimanapun, dengan amalan dan kesedaran diri, kita boleh mengatasi cabaran ini dan masih berkomunikasi dengan sopan. Dan juga sesuatu yang perlu kita semua ingat ialah pertuturan yang baik dan sopan adalah nilai penting dalam komunikasi yang berkesan. Jadi, dengan bercakap dengan hormat dan prihatin terhadap perasaan orang lain, kita boleh membina hubungan yang positif, mencegah konflik dan mewujudkan persekitaran yang harmoni dalam interaksi seharian. Jadi,
mari kita perhatikan kata-kata kita ketika berkomunikasi. Jelaslah bahawa dengan melayan orang lain dengan empati, rasa hormat dan kebaikan, kita boleh membina hubungan yang sihat, harmoni dan bermakna yang merupakan kunci untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi ini persis peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.